kita puji kepada Tuhan, kita syukur kepada Tuhan sebab memberi kita peluang satu kali lagi untuk menyertai kebaktian bangsa Malaysia di Sungai Liman. Saya menganggap peluang ini bukan sia-sia. Saya dapat datang ke sini sesama rombongan kita dari Gereja Methodist Klang China. Itu memang adalah iringan daripada kita. Dan satu kali saya berbincang sama dengan ketua jemaat kita, yaitu Reverend Yo Tiong Luk. Saya berkata kepada beliau bahawa kewujudan Sungai Liman di samping bahkan Pulau Ketam yang sudah kita mengadakan pelayanan selama 36 tahun. Jadi pada bulan Mac kita datang sini tanpa ketahui siapa-siapa, kita datang saja dan kita ada peluang jumpa dengan penghulu dan kita bercakap sama dia tentang perancangan dan fikiran kita untuk mengadakan pelayanan Kristian di sini, untuk mengkumpul bagi mereka yang ingin mengetahui firman Tuhan. Puji kepada Tuhan, kita ketahui dari penghulu bahwa kita ada banyak jemaat Kristian di sini. Pasti mereka datang daripada Indonesia. Mereka memang ada hasrat untuk mengikuti Yesus Kristus. Itu adalah satu berita yang memperkukuhkan lagi panggilan yang kita itu adalah telah dibuktikan sebab kita ada jemaat Kristen di sini. Pada malam ini saya ingin memberi khotbah. Bukan saya sendiri memberi khotbah, tetapi Roh Kudus yang membawa kita sampai sini. Dan saya ingin mengadakan masa ini kepada Roh Kudus untuk membawa kita menumpukan perhatian terhadap firman. Sebab dalam sejarah gereja, semasa jemaat yang berendah dengan tumpukan perhatian kita terhadap firman Tuhan. Dan apabila Roh Kudus kerja, hati kita akan menjadi hati yang ada keamanan, ada sukacita yang kekal, bukan sementara. Di dalam dunia ini banyak orang yang menggunakan banyak masa untuk mengusahakan kejayaan mereka, untuk mengusahakan keluarga mereka, untuk mengusahakan matlamat mereka. Tapi pada akhirnya, sebab tanpa Yesus Kristus, mereka berpendapat bahawa jiwa mereka tidak ada nama. Bila saya beri satu contoh yang begitu kekal, semasa saya masih menyertai persekutuan Methodist remaja di Gereja Methodist Mayan Miri Sarawak, Malaysia, saya diberitahu oleh penasihat kita, nama beliau ialah Encik Wan Susi. Beliau beritahu saya satu cerita yang memperingatkan saya, satu cerita yang saya tidak dapat lupa. Bolehkah Pak Nel duduk hadapan sikit sebab saya tidak dapat lihat. Namun saya hendak lihat semua orang supaya kita boleh ada interaksi sedikit boleh semua orang kita nampak sesama Dan saya ingin memberitahu satu cerita yang memang menjadi satu ingatan. Kamu saya sudah tahu umur 38 sudah. Pada masa itu mungkin saya hanya 17, 16 saja. Tetapi cerita itu sentiasa ada ingatan tentang itu cerita. Apakah cerita itu? Itu cerita tentang seorang yaitu berasas kepada film kotak. Kamu tahu tak, pada masa dahulu, bukan sekarang ada digital camera, kita perlu mengambil film, kita sudah boleh adakan foto. Dahulu kala kita mesti menggunakan film, tidak ada komputer yang boleh membolehkan kita nampak foto ini. Tetapi pada masa sekarang kita ada digital. Dan pada dahulu kala kita guna film itu mesti mencetak itu foto terpasang kepada kita. Pada masa itu kotak itu menjadi satu film yang begitu satu nama film yang begitu terkenal saja. Kamu masih ingat kotak? Kotak itu pengasas kotak itu pada tahun 1932. Dia mengakhiri hidupnya, mengakhiri jiwanya dengan membunuh sendiri. Dia membunuhkan sendiri. Mengapa dia membunuhkan sendiri?
patut kita merasai atau mendapati hak jiwa dia begitu bernilai, yang begitu berjas, begitu berjaya dalam kerjaannya. Wang yang diperolehi boleh dikira 1 minit demi 1 minit, 1 saat demi 1 saat, dia sudah mendapat pendapatan yang lumayan. Kalau seorang yang mendapat pendapatan yang lumayan, apa risau dia lain? Betul, kita risau datang sini untuk mencari kerja, untuk mencari makan, untuk mencari wang. Tetapi bagi encik itu, dia tidak perlu risau terhadap semua ini. Tetapi dia berasa mendapat bahawa hidup dia hilang maknanya, maka dia membunuh diri. Kamu tanya mengapa seorang yang begitu kaya tetapi begitu akhirnya hidup. Sebab walaupun dia ada banyak pendapatan, walaupun dia ada seorang yang kaya dari segi wang, tetapi dia tidak kaya dari segi jiwa dia. Saya didapati bahawa, saya diberitahu bahawa sebab pada makan besar hari, ada satu hari dia inginkan mengumpulkan ahli keluarga untuk memakan sesama. Dia tidak dapat mengumpulkan ahli keluarga sebab dia terlalu sibuk pada masa yang awal. Tapi apabila dia inginkan keluarga sesama dia, dia tidak ada ahli keluarga yang akan bersama dia memakan. Dia berasa kekosongan hidup, maka dia habiskan hidupnya sedewa-dewanya sia-sia saja. Sebab dia hilang makna dalam jiwa. Saudara-saudari sekarang yang tadi saudari Carrie Tan ikut penulis kita sudah membaca ayat dari surat ditulis kepada jemaat di Ibrani. Dia ingin mengingatkan bahawa seorang manusia itu begitu nilai. Mengapa dia bernilai? Sebab Yesus Kristus yang membawa penilaian itu. Di dalam Alkitab ini memberitahu bahawa begitu maknanya jiwa kita di dalam dunia ini. Khasnya kita sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengembalikan kepada kedudukan yang begitu mulia, kedudukan yang begitu makna. Saudara-saudari sekalian, kalau kamu berikan perhatian, kamu akan mendapati bahawa banyak orang di dunia ini hidup tanpa makna. Banyak orang hidup di dunia ini, walaupun dia hidup, walaupun dari segi muka, mungkin kamu berasa dia begitu baik, tetapi dalam hatinya dia berasa kekosongan. Jemaat di sini, saya tidak tahu situasi kamu, tetapi saya ingin memperingatkan bahawa Yesus Kristus Tuhan kepada dunia ini. Yesus Kristus satu-satu juru selamat. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk memberi kamu kehidupan yang kekal, tetapi ingin memberi kamu satu kehidupan yang membolehkan kamu mengalami kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang berkelimpahan, yang penuh dengan kelimpahan. Saudara-saudari yang saya kasih di sini, malam ini saya berdoa supaya Roh Kudus menyentuh hati kami. Satu kali kita diperingatkan bahawa begitu mulia kita sebagai seorang anak Tuhan melalui Yesus Kristus yang mati di atas salib. Darah itu dialirkan untuk ampuni dosa. Yesus Kristus bangkit daripada mati. Itu memberi satu simbol, memberi satu tanda yang begitu penting kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun tubuh kita akan lemah beransur-ansur, tetapi jiwa kita akan kuat beransur-ansur. Walaupun satu hari kita akan sakit, walaupun satu hari mungkin kita akan mengalami kesusahan, tetapi biarlah saya ingatkan kamu dahulu, sebelum kamu mengalami kesusahan, kamu tahu siapa masih menjaga dunia ini. Tuhan masih menjaga dunia ini. Saya ada peluang untuk berbincang sesama dengan seorang yang mengalami kesusahan dalam beberapa tahun. Dia tidak tahu mengapa Yesus Kristus membolehkan ataupun membolehkan situasi itu berlaku di dalam jiwanya. Dia kata dia begitu kasih kepada Yesus Kristus. Dia begitu rajin untuk pelayanan Tuhan. Dia begitu kerja kuat untuk kemuliaan Tuhan. Dia marah akan
Tuhan, mengapa kehidupan saya begitu susah? Mengapa akhir keluarga saya mengalami kesusahan, mengalami kesakitan, mengalami kematian? Mengapa hari itu berlaku di dalam keluarga saya? Saya begitu baik kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Saya marahkan kata Tuhan. Apabila Encik itu merasa sedemikian, hatinya pun merasa begitu susah. Saudara-saudara, semua kesusahan, saya boleh kata, itu berasas daripada kesusahan yang adapun kesusahan yang benar terhadap kamu, adapun kesusahan yang kamu tidak dapat menyelesaikan sebab kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita berapak dengan Tuhan, apabila kita mengalami kesusahan, kita boleh tahu bagaimana mengatasi kesusahan. Perbezaan seorang jemaat Kristen dengan seorang jemaat kepada agama yang lain ialah Yesus Kristus itu Kristus yang hidup dan hidup di dalam hati kita. Tuhan akan bersama kita untuk menyelesaikan, mengatasi semua kesusahan. Saudara-saudari yang saya kasihi semua, tadi saudari kita yaitu saudari Tan Pun sudah membaca ayat dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5. Di sini dia kata Allah tidak melantik malaikat menjadi penguasa dunia baru yang akan datang, yaitu dunia yang sedang kita bercakapkan sekarang. Malaikat itu lebih kuasa, lebih berkuasa, lebih kuasa, ataupun manusia lebih kuasa? Siapa yang lebih ada kuasa? Malaikat ataupun manusia? Malaikat itu. Tetapi Tuhan telah memberi satu kedudukan yang begitu tinggi, yaitu kepada manusia. Siapakah yang diberi satu tanggung jawab untuk menjaga dunia ini? Kalau saya tanya, apakah erti kamu hidup di dalam dunia ini? Saya hendak memberi satu perkataan. Penjagaan adalah makna kita hidup di dunia ini. Ada 4 sudut penjagaan itu diberikan, dimantapkan kepada semua orang. Yang pertama, penjagaan hubungan kamu sesama Tuhan, pencipta dunia ini. Sebab Tuhan sudah memberi kerja kepada dunia ini, kepada manusia ini. Kamu perlu menjaga dunia ini. Dia memberitahu kepada Eden, dia memberi kepada Eve, dia katakan sesama mereka, saya mencipta kamu. Ada ertinya, seperti yang dicatatkan dalam Kejadian pada bab 1 ayat 26 dan 27. Di sini Tuhan di Alkitab sini kata, kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan menguasai semua ikan, burung serta binatang lain, binatang jinak dan binatang liar yang besar maupun yang kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadi mereka seperti dirinya sendiri yang menciptakan mereka, lelaki dan perempuan. Di sini memberitahu dunia manusia ini dicipta seperti Tuhan. Dan pada kita, kalau kita meneruskan pembacaan kita di dalam sini, kita diberitahu, mereka sudah diberi satu tanggung jawab. Selain daripada yang menyerupai serupa dengan Tuhan, tetapi di sini pun beritahu manusia itu diberi satu mandat yang begitu mulia, yaitu menguasai semua ikan, burung serta binatang lain, binatang jinak dan binatang liar yang besar maupun yang kecil. Di sini memberitahu dunia ini diberi mandat kepada siapa untuk menguasai atau menjaga manusia. Jadi penjagaan, satu mandat penjagaan hubungan sesama manusia dengan Tuhan. Kedua, penjagaan hubungan manusia dengan alam semesta, termasuk ikan burung. Betul? Yang ketiga, Tuhan sudah memberitahu kepada
Eden dan juga kita kata demikian Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti diri sendiri. Dia menciptakan mereka anak lelaki dan perempuan. Kemudian dia memberkati mereka dan berfirmankan, hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak supaya keturunan kamu menduduki seluruh muka bumi dan menguasainya. Penjaga itu boleh kata satu penguasaan. Penguasaan di antara hubung Tuhan dengan manusia. Kita perlu menjaga satu, yaitu Tuhan menguasai kita. Tuhan membawa kita. Kita perlu ada satu yang Tuhan di atas kita manusia. Tapi alam semesta di bawah manusia. Dan manusia sesama manusia adalah horizontal, betul? Ini horizontal. Maksudnya satu hubungannya. Maksudnya kita semua orang yang sama punya kebutuhan, tetapi kita perlu menjaga hubungan itu. Kalau kita memberi anak, kita ada cucu, ini mengikuti satu perintah dari Tuhan, yaitu mana kita di dunia kita berikut firman Tuhan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan semesta, Allah semesta, dan hubungan dengan semua manusia. Dan hubungan sesama kamu. Kamu tahu kamu sendiri ada makna sebab Tuhan sudah memberi satu mantap kepada kamu. Satu mantap untuk kamu menjaga hubungan. Adakah kamu berasa begitu mulia? Semasa saya merenungi empat sudut ini, saya mentumbuhkan perhatian. Oh Tuhan, kamu mencipta saya untuk saya menjaga hubungan. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saya sesama dengan orang lain? Bagaimana saya punya hubungan terhadap alam semesta? Bagaimana hubungan saya sesama saya? Saya membuat sesuatu mengikut firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan merasa seronok di dalam proses mengikut Tuhan. Ada orang yang seronok untuk dosa, tetapi ada orang seronok untuk mengikut firman. Seronok berdosa, seronok sementara. Seronok mengikut Tuhan, seronok kekal. Kamu hendak seronok untuk sementara ataupun seronok yang kekal. Biarlah kita seronok sementara atau seronok kekal. Kekal. Satu seronok yang tidak kesal. Adakah kamu hendak seronok? Keseronokan? Adakah permintaan seronok itu tinggi atau rendah? Bagi mereka hendak berdosa, seronok dalam berdosa, itu kamu permintaan kamu terhadap seronok terlalu rendah. Kalau kamu hendak mengalami satu keseronokan yang tertinggi, yaitu keseronokan yang tidak akan kesal yang paling tinggi, yaitu kita merasa seronok dengan mematuhi perintah Tuhan. Kamu tahu, kita di dalam dunia ini ada banyak masa mungkinkah kita akan ditarik oleh dosa, betul? Mungkin kamu ditarik untuk judi. Wah, saya tidak ada uang, saya mesti judi. Ada kadang-kadang mungkin kejudian kamu bukan sebab kamu hendak uang, tetapi hanya untuk berasa seronok saja. Ini seronok sementara. Ini seronok yang akan panggil kamu kesal, dan kamu akan kehilangan upaya. Kamu akan hilang banyak barang, termasuk hilang erti kamu hidup dalam dunia. Biarlah kita balik kepada firman Tuhan. Biarlah kita merenungi dengan firman Tuhan. Di sini di surat ditulis kepada orang jemaat Ibrani, orang Ibrani. Di sini dia sudah beritahu kita telah dipilih, tetapi malaikat tidak dipilih untuk menguasai bumi ini. Ayat ke-6. Sebaliknya seperti yang tertulis pada sesuatu bahagian kita. Ya Allah, apakah manusia itu sehingga engkau mau mengingat mereka? Manusia hanya manusia, tetapi engkau memperhatikan mereka.
Kalau kamu masih ingat, di manakah petikan ini dah? Petikan ini dari Majmu' bab ke-8. Saya telah diberitahu bahawa pertama sekali apabila manusia pergi ke langit, mereka menyanyi satu lagu pujian, iaitu Majmu' bab ke-8. Apabila mereka pergi ke langit, dia lihat kecantikan, dia lihat keajaiban Tuhan mencipta dunia yang begitu luas, yang begitu cantik, yang begitu luar biasa. Dan mereka ingat balik, manusia ini begitu kecil. Kalau kita berikan satu fikiran, melihat langit itu begitu besar, bumi ini begitu besar, itu begitu besar. Manusia ini hanya sangat kecil, macam semut itu kecil. Tapi Tuhan ingatkan manusia. Tuhan cintailah manusia. Tuhan cintai manusia. Sampai satu saat Dia hantar anak tunggal untuk datang ke dunia ini, untuk mengembalikan kedudukan kepada kita. Kamu tahu dosa itu menyusahkan kita. Ada orang tanya saya, mengapa waktu dia ini banyak susah? Kamu kata siapa cipta leh? Tuhan cipta. Ayo, kamu kata Tuhan itu maha kasih, ini maha kuasa. Mengapa di dunia yang dicipta itu banyak susah? Saya kata Tuhan tidak mencipta dunia yang susah, tetapi manusia yang salah gunakan kebebasan yang diberi oleh Tuhan. Jadi kebebasan sendiri disalahgunakan untuk dosa. Itulah akibat kesusahan dunia ini. Dosa masuk ke dunia. Dosa itu membuat kesusahan. Dahulu kala apabila Tuhan mencipta dunia, Dia kata baik, 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 sangat baik. Mengapa sekarang tidak baik, tidak baik, tidak baik? Ada orang mengalami kesusahan, mereka sedih. Oh, mereka sedih. Sampai satu setengah mereka sedih yang tidak boleh didengar. Sebab dosa. Sebab dosa yang mengakibatkan semua ini. Tetapi mengapa itu wujudnya dosa? Ada Tuhan mencipta dosa? Adakah? Tidak boleh membuat satu rawang terhadap Tuhan. Tuhan, kamulah yang menyusahkan kita. Hakikatnya Tuhan memberi kebebasan kepada kita, dan kita menyalahgunakan. Mungkin kamu akan khawari, ada lagi. Mengapa Tuhan nak memberi kebebasan ni? Ayo, Tuhan ini semua pun tahu kenapa Dia hendak memberi kebebasan. Dia tahu kalau memberi kebebasan, hakikatnya kita akan salah gunakan. Mengapa Tuhan masih memberi kebebasan kepada kita? Sebab kita dicipta seperti siapa? Kita dicipta seperti siapa? Tuhan. Tuhan ada kebebasan kan? Adapun Tuhan adalah kelompok. Pergi makan, saya pergi makan. Minum, mancing ikan, baca. Adakah Tuhan macam itu? Tidak. Tuhan ada kebebasan, ada ability, ataupun keupayaan untuk inovasi, untuk mencipta, untuk berfikir, untuk membuat kebebasan berfikir, membuat satu keputusan untuk membuat sesuatu. Kita seperti Tuhan, dan Tuhan sudah mencipta kita berdasar dengan image dengan Dia, serupa dengan Dia, dan kita mesti ada kebebasan seperti Tuhan. Tapi berbeza manusia dengan berbeza dengan Tuhan, yaitu Tuhan itu pandai menggunakan dengan begitu baiknya kebebasan untuk semua yang baik. Semua baik datang daripada Tuhan. Tetapi kita manusia yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh kepada manusia.
Dan akibatnya manusia itu dosa, dan dosa itu mengakibatkan kesusahan dalam dunia dan kesusahan dalam hidup ini. Saya diajarkan oleh pensyarah yang mengingatkan bahawa ada orang yang susah sampai hilang akal. Mereka kata, oh kamu sudah ajar sakit hilang akal. Tetapi saya kata, kamu sakit hilang akal bukan sebab sakit, asasnya. Sebab yang terpenting ialah kamu jauh daripada Tuhan. Apabila kamu jauh dari Tuhan, hati kamu jauh daripada Tuhan, hati kamu tidak akan mengalami keamanan yang kekal. Kamu tidak akan mengalami sukacita yang kekal. Kamu tidak akan mengalami matlamat yang indah. Tapi puji kepada Tuhan, Yesus Kristus mengembalikan kedudukan hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Dan Dia membolehkan kita menjaga kebaikan, hubungan yang baik sesama manusia, hubungan yang baik dengan orang lain, ataupun juga alam semesta. Kita puji kepada Tuhan. Walaupun manusia, begitu kecil apa gunanya, tapi Tuhan yang mempentingkan manusia. Bila kita lihat ayat ke-7, di sini beritahukan untuk seketika engkau menjadikan manusia lebih rendah daripada malaikat. Engkau mempunyai manusia kemuliaan dan kehormatan. Kalau kamu panggil saya menilai keupayaan sebagai seorang manusia dengan seorang malaikat, mungkin kita akan kata, oh itu malaikat lebih tinggi daripada kita, lebih ada kuasa. Tapi itu hanya buat satu peringkat, satu jangka masa yang pendek saja. Tetapi Tuhan satu kali akan mempertingkatkan kita. Kamu lihat Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dia lihat dia manusia macam lebih rendah daripada malaikat. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah dipertinggikan. Dia sudah mati untuk kita dalam atas salib. Dia sudah mati untuk kita. Yesus Kristus, Dia datang ke dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk membawa kita balik semula seperti yang dicipta, seperti pada setakat awal kita diciptakan. Sebab kalau kita lihat ayat ke-8 di sini kata, serta menjadikan manusia penguasa atas segala sesuatu. Itu mengatakan bahawa Allah menjadikan manusia penguasa atas segala sesuatu. Itu berarti tiada sesuatu pun yang tidak dikuasai oleh manusia. Tetapi sekarang kita tidak dapat lihat manusia berkuasa atas sesuatu. Di sini sudah diberitahu bahawa di ayat 8 dia meneruskan memberitahu Tuhan yang membolehkan satu kali lagi buat dunia ini di bawah kuasaan manusia ini, yaitu melalui Yesus Kristus mati di atas salib dan membolehkan kita pulihkan kehidupan ataupun kedudukan yang pulih. Saudara-saudari, saya ini memberitahu begitu contoh kepada kamu. Ada seorang perempuan, apabila dia begitu kecil, semasa bayi dia sudah sakit. Apabila dia sakit, ibu bapa dia hantar dia ke jumpa doktor. Tapi doktor itu tidak begitu tanggung jawab, tidak mentolong dia, memberi ubat atau mengadakan satu perubatan terhadap dia dengan tidak sesuai. Dan pada akhirnya mata dia tidak dapat nampak, hilang kelihatan keupayaan kita. Bayi ini kalau kita kata dia memang susah sampai satu peringkat mungkin dia akan marah kepada semua orang, khasnya marah dengan doktor. Tetapi apa yang luar biasa dia jadi, bayi itu menjadi besar sudah. Sekarang menjadi seorang perempuan, menjadi satu saudari yang besar. Walaupun dari segi luar dia susah, di atas mata dan tidak dapat lihat, tetapi Tuhan sudah membuka mata hati dia. Dia boleh ada hati yang sukacita. Dia boleh menulis banyak lagu yang begitu galakan kita. Salah satu lagu pujian yang beliau buat ialah
Dun 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 dun. Wah, ya, upah lagu pujian ini, wah, memberitahu kita Yesus Kristus datang. Kita puji kepada Tuhan Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Kita cari Gloria berikan kepada seorang yang begitu susah. Mengapa dia boleh membolehkan ada satu hati yang begitu